Baik, saudara, fokus dari negeri di bawah bayu mengenai pembayaran SDR Fasa 2 yang menceriakan penerima. Perinciannya bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang. Silakan, Syah. Baik dia, bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 di Sabah berjalan lancar. Rata-rata penerima program subsidi bersasar itu yang ditemui RTM bersyukur kerana sumbangan tersebut sedikit sebanyak meringankan beban perbelanjaan terutama persiapan Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah lah, boleh lah untuk belanja buka puasa apa semua. Dapat membantulah mengurangkan perbelanjaan sebelum raya, mau raya ni. Rasa bersyukur juga lah, walaupun sedikit tapi tetap bermakna bagi saya juga. Bagi saya memang baguslah juga untuk membuat persediaan untuk sambut hari raya, untuk membeli barang keperluan. Ya, dapat beli barangan rumah. Kalau macam saya lagi yang sudah beristri, berumah tangga, ada anak. Jadi itu lagi bagus, saya dapat membantu dalam membeli keperluan anak, dalam makanan seharian. STR Fasa 2 melibatkan peruntukan 1.5 bilion ringgit dijangka memberi manfaat kepada 8.4 juta rakyat seluruh negara. Ia melibatkan bayaran antara 100 hingga 650 ringgit yang dikredit ke dalam akaun penerima melalui Bank Simpanan Nasional BSN bermula hari ini. Bilangan kes kemalangan jalan raya di negeri ini dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini meningkat 475 kes atau 9.2% kepada 5,161 kes berbanding 4,686 kes tempoh Januari hingga Mac tahun lalu. Sepanjang tempoh itu, jumlah kes kemalangan maut juga meningkat 4.3% kepada 70 kes berbanding 67 kemalangan maut tempoh sama tahun 2023. Bercakap kepada RTM selepas majlis berbuka puasa di Ibu Negeri, Pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, jumlah kemalangan jalan raya sepanjang tempoh 20 hari Ramadan juga mencatatkan peningkatan. Sejumlah 1,206 kes kemalangan direkod bermula 12 hingga 31 Mac lalu, meningkat 106 kes atau 8.8% berbanding 1,100 kes sepanjang tempoh 20 hari Ramadan tahun lalu. Menurut Dato' Muhammad Azman, 66 lokasi black spot dikesan di 20 daerah dengan Kota Kinabalu dan Tawau merekodkan bilangan tertinggi. Manakala kawasan hotspot kesesakan lalu lintas berdasarkan daerah pula, 58 lokasi dikenal pasti di 11 daerah dengan Tawau merekodkan lokasi kesesakan lalu lintas terbanyak diikuti Kota Kinabalu. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS membuat laporan polis berhubung dakwaan terdapat salah guna kuasa dalam pentadbiran badan berkenaan. Yang di-Pertuanya Datuk Seri Panglima Yahya Hussein berkata laporan dibuat 28 Mac lepas agar siasatan lanjut dijalankan kerana tuduhan kepada MUIS tidak berasas dan merupakan suatu fitnah. Dalam kenyataan di Ibu Negeri, Datuk Yahya menjelaskan pihak MUIS sentiasa terbuka terhadap sebarang proses siasatan oleh pihak berkuasa sama ada Polis Diraja Malaysia, PDRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Ia penting untuk memastikan imej dan integriti MUIS dalam urusan pentadbirannya kekal bersih tanpa sebarang unsur salah guna kuasa seperti yang didakwa. Menurut Datuk Yahya, surat tuntutan peguam telah dihantar kepada penyebar tuduhan itu semalam dengan isi kandungannya antara lain menuntut suatu permohonan maaf secara terbuka kepada pihak MUIS dalam tempoh 24 jam. Jika pihak berkenaan gagal berbuat demikian, saman akan difailkan serta-merta terhadap penyebar tuduhan bagi menuntut keadilan. Baru-baru ini tular dalam laman media sosial mengenai dakwaan seorang pegawai kanan MUIS telah membuat arahan pembayaran bonus kaki tangan dengan menggunakan tabung zakat tanpa proses kelulusan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS mengagih-agihkan lebih 141 juta ringgit wang zakat yang dikutip sepanjang tahun lalu kepada golongan layak menerima. Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, bahagian zakat dan fitrah MUIS juga sentiasa diaudit bagi memastikan segala urusan berkaitan wang zakat dibuat secara telus. Saya juga menekankan tadi bahawa semua wang zakat yang berhak menerimanya kita sampaikan. Misalnya asnaf-asnaf sebelum akhir tahun semua kita sampaikan.
sebab memang hak mereka, zakat fakir miskin, kemudian sabilillah, Ibnu Sabil dan beberapa asnaf yang lain kita tunaikan. Datuk Arifin ditemui media dalam program penyampaian sumbangan zakat Pusat Zakat Sabah kepada anak yatim di Dewan SK Pekan Bongawan. Seramai 150 ibu bapa dan pelajar golongan asnaf menerima sumbangan wang tunai dan bakul makanan dalam majlis ini. Turut diserahkan sumbangan RM3,000 kepada SK Pekan Bongawan. Sementara itu, dalam majlis berasingan di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping, Datuk Arifin berkata kad digital mualaf yang diperkenal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS akan dilancarkan tahun ini. Datuk Arifin menjelaskan kad berkenaan dikeluarkan bagi memudahkan urusan golongan berkenaan. Terdahulu, Datuk Arifin menyampaikan sumbangan wang tunai kepada lebih 500 golongan mualaf sekitar Membakut sempena program Semarak Ramadan bersama mualaf kali ke-15 Dun Membakut. Hari ini mereka mendapat ceramah atau menghayati ceramah dua orang tokoh, Ustaz Datuk Malay Ali Malay Ahmad dan Ustaz Irwan mengenai hukum hakam agama. Yang kedua, kita menyampaikan bingkisan sempena Ramadan. Yang ketiga, tujuan kita untuk bersilaturahim dengan mereka. Mudah-mudahan dapat mengerat keharmonian, perpaduan. Kerajaan negeri mengajak lebih banyak pihak tampil membantu golongan yang memerlukan, khususnya menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sumbangan seumpama mampu menceriakan persiapan menyambut Hari Lebaran. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, kumpulan Yayasan Sabah merupakan antara agensi kerajaan negeri yang wajar dicontohi kerana keprihatinannya membantu golongan asnaf. Beliau menyatakan demikian dalam majlis berbuka puasa kumpulan Yayasan Sabah bersama masyarakat di Kampung Selupoh. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Politik Ketua Menteri, Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji G turut memuji usaha kumpulan Yayasan Sabah menyantuni golongan asnaf menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang dijalankan dari semasa ke semasa. Sementara itu, Ketua Penyelaras Pentadbiran Zon Kumpulan Yayasan Sabah, Zulkhairi Ismail berkata lebih 4,000 bakul makanan sudah diagih-agihkan di 80 lokasi seluruh negeri sepanjang bulan Ramadan ini. Program ini merupakan program tradisi Yayasan Sabah. Kami harapkan program ini memberi manfaat yang besar pada masyarakat setempat. Semoga hubungan kerajaan dan masyarakat, begitu juga Yayasan Sabah, sentiasa kukuh dan relevan sepanjang masa. Umat Islam perlu meningkatkan amal ibadah dan berkongsi kegembiraan sepanjang bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan ini wajar diisi dengan aktiviti keagamaan selain berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Di Kota Kinabalu, Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS menyantuni golongan asnaf dalam majlis berbuka puasa. Majlis ini merupakan penutupan kepada program Jelajah Ziarah Ramadan PDIS yang dilaksana sejak awal Ramadan di 25 masjid dan surau di seluruh negeri. Kehadiran isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salak selaku penaung PDIS menyerikan lagi majlis ini. Datin Julia dalam ucapannya berharap pertubuhan ini terus aktif menjalankan aktiviti kebajikan agar lebih ramai golongan asnaf dibantu. Sempena majlis ini, seramai 20 golongan asnaf menerima sumbangan pribadi daripada Datin Julia. Sementara itu, Presiden PDIS Datuk Muhammad Yusri Abdullah berkata pihaknya akan menganjurkan pelbagai program sepanjang tahun ini. InsyaAllah sepanjang tahun ini kita juga akan meneruskan program di mana selepas bulan Ramadan ini, iaitu bulan Syawal, kita akan mengadakan beberapa sambutan raya bersama dengan pihak-pihak ataupun sama ada dari surau-surau maupun daripada pihak-pihak badan kebajikan lain seperti rumah-rumah anak yatim dan rumah-rumah kebajikan yang lain. Setakat ini, Pertubuhan Dusun Islam Sabah mempunyai lebih 5,000 ahli berdaftar. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu untuk hari ini. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Dia Nawai. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Silakan Dia. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah.